Assalamualaikum, hai guys, aku Zaidi. So hari ini aku nak berkongsi ataupun berceritakan tentang sejarah urutan bounty bagi kru Mugiwara 3.161 bilion dan 100 beri, 1.5 bilion beri, 438 juta beri, 330 juta beri, 320 juta beri, 200 juta beri, 130 juta beri disandang oleh 94 juta beri di 83 juta beri. Yo, 66 juta beri, 100 beri saja. Dan bounty terakhir ataupun bounty terkini Luffy di-reveal pada manga chapter 903 muka surat 16 dan juga anime episod 879 minit ke-22 55 saat. So daripada 500 juta beri meningkat menjadi 1.5 bilion beri. Dan Luffy punya bounty ni naik kerana dia membuat kekacauan di parti T milik salah satu Yonko iaitu Big Mom, dan juga dapat melepaskan diri daripada armada besar Big Mom. Tak lupa juga Luffy berjaya menewaskan ataupun menumbangkan dua Street Commander milik Big Mom, iaitu Cracker dengan harga bounty 800 juta beri dan juga Katakuri dengan bounty melebihi 1 bilion beri. Dan kerana itu juga Luffy dianggap sebagai Maharaja Lautan yang kelima ataupun Goko. So, habis saja kisah Luffy, kita percepatkan, kita terus kepada kru seterusnya iaitu Vice Captain Roronoa Zoro. So, Zoro mendapat bounty pertama semasa di Arc Alabasta bernilai 60 juta beri selepas menewaskan Dust Bones aka Mr. One dan juga memancung 100 pemburu lanon di Whiskey Peak. Dan kemudian Zoro mendapat bounty keduanya sebanyak 120 juta beri di Arc NS Lobby selepas menewaskan Kaku daripada CP9. Dan bounty terakhir ataupun bounty terkini Zoro sebanyak 320 juta beri selepas menewaskan Pika daripada keluarga Don Quixote Doflamingo di Arc Dressrosa. Beralih kepada ahli ketiga Mugiwara iaitu Nami, si navigator kapal. Nami mendapat bounty pertama sebanyak 16 juta selepas mengalahkan Khalifa dari CP9 di Arc NS Lobby. Dan kemudian Nami dinaikkan lagi bounty keduanya sebanyak 66 juta di Arc Dressrosa. Di Arc Dressrosa ni kesemua ahli Mugiwara dinaikkan bounty-nya kerana Mugiwara Pirates ataupun Luffy telah pun menjadi ancaman bagi dunia. So untuk kru yang keempat Mugiwara Pirates yang berrolkan sniper, God di Usopp. So Usopp mendapatkan bounty pertama dia sebanyak 30 juta beri di Arc NS Lobby dan dikenali sebagai Sogeking. Kenapa Sogeking dimasukkan di dalam senarai bounty? Kerana Sogeking lah yang membakar bendera World Government. Dan untuk bounty kedua Usopp pula adalah di Arc Dressrosa. Daripada 30 juta beri meningkat naik sehingga 200 juta beri. Pada aku Usopp di Arc Dressrosa adalah MVP kerana Usopp telah menyelamatkan ribuan tahanan ataupun ribuan tahanan yang menjadi permainan patung. Dan Usopp juga telah menyelamatkan Luffy daripada menjadi patung oleh Sugar. Dan di Arc Dressrosa jugalah Usopp dapat aktifkan ataupun unlock dia punya haki. Haki apa tu? Observation haki. So seterusnya kita pergi kepada tukang masak iaitu Vince Smoke Sanji. Sanji mendapatkan bounty pertama sebanyak 77 juta beri di Arc NS Lobby selepas menewaskan Jabura daripada CP9. Tapi sayang, dia punya poster bounty dia tu sekadar lukisan buruk yang menggambarkan wajah dia. Dan kemudian selepas Arc Dressrosa, Sanji dinaikkan bounty daripada 77 juta menjadi 177 juta beri. Dan menjadikan satu-satunya kru Mugiwara Pirates yang memiliki poster bounty Only Alive dan diikuti dengan gambar asli Sanji. Dan selepas Wool Cake Island, Sanji dinaikkan daripada 77 juta menjadi 330 juta di atas Zoro. Bounty-nya naik kerana di dalam posternya terletak nama Vince Smoke Sanji. Dan daripada Only Alive ditukar menjadi Life and Dead.
Kru seterusnya adalah Tony Chopper, doktor kapal bagi kru Mugiwara Pirates. Bounty pertama Chopper dapat ketika di arc NS Lobby, iaitu selepas menentang CP9 dan juga lari daripada Buster Call, dan bounty dia bernilai 50 berry. 50 berry je. Itu pun sebab Marine anggap Chopper ni adalah haiwan peliharaan bagi kru Mugiwara. Dan di arc Dressrosa, bounty Chopper dinaikkan daripada 50 berry menjadi 100 berry. Masih lagi dianggap sebagai haiwan peliharaan bagi kru Mugiwara. So, aku harap dekat the next bounty, Chopper dipandang tinggi lah, bukan lagi dipandang sebagai haiwan peliharaan. Kemudian untuk ahli arkeologis, Nico Robin. Nico Robin dapat bounty pertama dia ketika berumur 7 ke 8 tahun. 7 atau 8 tahun lah. Dan bounty pertama dia bernilai 79 juta berry. 79 juta berry untuk budak-budak sangat besar. Nico Robin dapatkan nilai yang besar tu kerana Nico Robin berasal daripada O'Hara, dan Nico Robin mampu membaca tulisan kuno dari batu poneglyph, dan ianya sangat-sangat membahayakan bagi world government. Dan bounty kedua untuk Nico Robin adalah ketika di arc NS Lobby, saat Nico Robin memang betul-betul menyertai ataupun official menyertai kru Mugiwara dan berjaya melepaskan diri dari genggaman, cengkaman daripada world government. Dan posternya diubah daripada wajah kanak-kanak menjadi wajah dewasa. Dan bounty ketiga untuk Nico Robin ketika selepas arc Dressrosa dinaikkan sebanyak 50 juta berry, daripada 80 menjadi 130 juta berry. Dan yang ke-8, si tukang kapal cyborg Frankie. Bounty pertama dia dapat ketika di arc NS Lobby selepas peperangan bersama dengan CP9, terlepas daripada Buster Call dan mesti akan perang bersama world government. Dan Frankie mendapat bounty pertama dia sebanyak 44 juta. Dan saat itulah Frankie official menyertai kru Mugiwara. Dan kemudian untuk bounty kedua Frankie adalah selepas arc Dressrosa. Dan selepas arc Dressrosa dinaikkan sebanyak 50 juta berry, daripada 44 menjadi 94 juta berry. Dan seterusnya untuk ahli muzik si tengkorak hidup, si Brook Yo. Brook mendapatkan bounty pertama dia ketika berumur 38 tahun, iaitu lebih kepada 52 tahun yang lepas. Wow, lamanya. Dan bounty dia bernilai 33 juta. Dan masa tu posternya masih lagi menggunakan muka dia yang asli, yang masih hidup. Masih ada daging, masih cukup sifat. Tapi sekarang muka dia tak ada apa, tinggal tulang saja. Dan untuk bounty kedua dekat selepas arc Dressrosa dinaikkan sebanyak 50 juta, daripada 33 menjadi 83 juta berry. Dan yang paling bestnya, Brook salah satunya ahli Mugiwara yang mempunyai poster daripada poster konsert dia. So agak special lah daripada biasa warna coklat, dia punya warna hitam. Nice. Dan yang terakhir untuk ahli baru, si pengemudi kapal Jinbei. Jinbei mendapat bounty pertama ketika bersama dengan Sun Pirate, dan bounty pertama dia bernilai 76 juta berry. Dan kemudian daripada 76 juta menjadi 250 juta berry. Dan masa tu Jinbei menjadi kapten kedua. Sun Pirate menggantikan Future Tiger. Dan 250 juta berry itu bounty sebelum dibekukan oleh world government kerana Jinbei menyertai Shichibukai. Dan kemudian selepas Jinbei menolak tawaran Marine ataupun tawaran world government untuk berperang bersama Whitebeard bersama-sama dengan Shichibukai yang lain, dan secara officialnya Jinbei dikeluarkan daripada Shichibukai, dan bounty ketiganya pun dikeluarkan daripada 250 juta berry sebelum membeku, menjadilah 438 juta berry. Itu yang sekarang. Dan sekarang Jinbei dekat warna kuning. Kita tengok macam mana jadi. So itu saja fakta yang aku boleh bagi tentang sejarah urutan bounty bagi kru Mugiwara daripada awal chapter sampailah sekarang dekat warna kuning. So kalau ada salah, ada silap, korang boleh betulkan aku, boleh tulis komen kat bawah. Kita sama-sama bincang dekat ruangan komen, okay? So akhir kata daripada aku, hadapi hari-hari anda dengan senyuman. Assalamualaikum. Inna